Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan media. Malam ni saya panggil rakan-rakan media hanya untuk buat a very short PC. Pertama kali terima kasihlah kerana hadir dapat meluangkan masa pada malam ini. Cuma saya nak maklumkan solely on tentang persiapan Perhimpunan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia untuk 2010 dan juga Perhimpunan UMNO Malaysia sendiri bagi 2010. Sebagaimana yang rakan-rakan media dapat lihat, yang bersama-sama saya ini adalah mereka yang akan menjadi pembahas-pembahas dalam ucapan dasar Ketua Pemuda dan juga yang akan mewakili Pergerakan Pemuda sebagai jurucakap dalam Perhimpunan UMNO Malaysia. Saya mulakan tentang Perhimpunan Pergerakan Pemuda UMNO dahulu. Perhimpunan Pergerakan Pemuda kita akan mulakan pada 19 hari bulan. Bermula dengan ucapan perasmian yang akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden UMNO pada malamnya di Dewan Merdeka. Dan kemudian disusuli dengan Perhimpunan Pergerakan Sayap-Sayap pada hari berikutnya iaitu 20 hari bulan, yang mana pada tahun ini kita diberi kelebihan kerana Pergerakan Pemuda akan bersidang di Dewan Merdeka. Ia merupakan persidangan yang kita lakukan mengikut giliran. Kalau tahun lepas, kalau tak silap saya, wanita, tahun ini merupakan giliran pemuda. Maka dalam perbahasan untuk Perhimpunan Pergerakan Pemuda, kita hanya ada satu usul sahaja, iaitulah usul ucapan dasar Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Khairi Jamaluddin. Dan di dalam ucapan beliau akan dipecahkan dalam pelbagai sub-sub topik yang akan dimaklumkan oleh pihak beliau sendiri. Cuma pada hari ini saya nak maklumkan, dalam Perhimpunan Pemuda yang akan berlangsung pada 20 hari bulan ini, perbahasannya akan berkisar ataupun premis perbahasan itu akan dirujuk kepada 3 premis. Premis paling utama sekali adalah ucapan dasar Ketua Pemuda. Maknanya kupasan perbahasan semua speaker pada Perhimpunan Pemuda, premis utama dia adalah ucapan dasar Ketua Pemuda. Manakala premis keduanya adalah ucapan perasmian pada malam sebelumnya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Mahyudin bin Haji Muhammad Yassin. Maknanya kupasan ketika perbahasan juga akan mengambil rujukan kepada ucapan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden. Dan premis yang ketiga adalah ucapan sewaktu taklimat Presiden pada 19 hari bulan yang juga akan dilakukan pada petang 19 hari bulan tersebut. So itu antara intipati kerangka perbahasan dan kupasan yang akan berlangsung pada persidangan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Untuk Perhimpunan UMNO pada 21 sehingga 23, Pergerakan Pemuda UMNO akan diwakili oleh 3 pembahas yang akan bercakap dalam 3 usul yang telah dipecahkan dan ditentukan oleh jawatan kuasa usul yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Usul-usul tersebut adalah: pertama, usul ucapan dasar Presiden, kemudian usul ekonomi, dan yang ketiganya adalah usul pendidikan dan agama. Untuk usul ucapan dasar, wakil jurucakap bagi pihak Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia adalah Saudara Megat Zulkarnain bin Omar Din yang juga merupakan Exco Pergerakan Pemuda. Bagi usul pendidikan dan agama, wakil jurucakap mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia adalah Saudara Gasing Saling yang juga merupakan pengurusi Biro Pendidikan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Manakala usul ekonomi
akan diwakili oleh saya sendiri. Dan daripada 3 usul ini, pemuda diberi penghormatan untuk menjadi penyokong kepada usul ekonomi yang akan dibawa oleh, saya difahamkan, MKT sendiri dalam usul ekonomi. So itu adalah antara intipati tentang jurucakap dan juga bagi persidangan Perhimpunan Pergerakan Pemuda UMNO, jurucakap akan diberi kemudian oleh pihak sekretariat tentang senarainya, tapi saya nak maklum sepintas lalu. Yang mewakili Perlis adalah saudara Razi bin apa? Razi bin Hashim ya, daripada Padang Besar. Ucapan dasar Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, usulnya, pencadangnya adalah Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, manakala penyokong adalah daripada negeri Sabah yang akan diwakili oleh saudara Armizan. Kemudian disusuli dengan pembahas-pembahas daripada negeri yang terdiri daripada Razi Hashim tadi Perlis. Kemudian Kedah diwakili oleh saudara Basori, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Jerai. Pulau Pinang oleh saudara Azian Arifin, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Balik Pulau. Senarai ini saya akan beri ya sebentar lagi. Perak oleh saudara Samsul, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bukit Gantang. Selangor oleh saudara Zainuri, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Kelang yang juga naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor. Wilayah Persekutuan oleh saudara Razlan, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Seputih. Negeri Sembilan oleh saudara Nizam, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Jempol. Melaka oleh saudara Nizam juga, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Tangga Batu kan Masjid Tanah? Tangga Batu. Saudara dan Pahang diwakili oleh Datuk Azizan, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Bera. Terengganu diwakili oleh nama penuh Abang Adi. Ketua Pemuda UMNO Mahdi, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Besut. Kelantan Arwandi, Ketua Pemuda UMNO Bahagian Macang. Dan akhir sekali Johor diwakili oleh Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Sekijang, saudara Anwar. Jadi itulah sikit sebanyak short PC yang saya nak maklumkan. Kalau saya dapat, saya minta rakan-rakan PC, rakan-rakan media dapat highlight lah nama-nama pembahas, kerana mereka membawa aspirasi dalam ucapan yang akan mereka bahaskan. Selain daripada berkisar pada 3 aspek atau premis tadi, mereka juga membawa harapan daripada negeri masing-masing. Dan kalau dapat, saya mohon bantuan rakan-rakan media untuk dapat beri highlight to all the speeches that will be delivered by the respective speakers daripada Pemuda UMNO. Itu sajalah. Kalau ada apa-apa yang nak tanya solely. I will not impose any restriction upon them about what they were going to talk, but I will highlight certain concerns. But more importantly is that whenever pembahas come up to the stage, dia nak bercakap, the concern is that to bring about the strength of the party, the unity of the party. At the same time, we are going to face a by-election in Galas, which is going to be 2 days after that. So, and also Batu Saki. Jadi maknanya dalam perbahasan ini ia akan membawa kepada penjurusan dalam mengukuhkan agenda bagi memastikan pilihan raya 2 yang bakal dihadapi oleh Barisan Nasional, pemuda berada dalam keadaan kesiapsiagaan dan juga bersiap sedia dan juga segala bentuk apa yang diperlukan. Namun akan ada isu-isu dan perkara-perkara tertentu yang akan dibangkitkan yang mendasari keresahan rakyat, yang mendasari keresahan ahli-ahli. Tapi metod, kaedah, cara, uslub dia barangkali tidak sampai akan menimbul the unrest situation, sehingga kan ia tidak membawa kepada kekuatan parti. Di dalam parti, we are not going to impose restriction for them to talk. Tapi dari segi uslub dia perlu ada hikmah dan boleh membawa kepada kebaikan, kepada islah,
kepada sesuatu yang boleh membawa pada kekuatan, bukan membawa kepada suasana yang unrest yang saya sebut tadi. But would you all make sure that they don't, touch on racial or religious issues, especially when by-elections are coming? Maybe Well, they do touch on those. They are not going to be racial in their approach, but they are racial-based party. Of course, they will talk on whatever concern about the Malays. I mean about other races. Well, about other races, the concern is about our race, but probably kalau ada isu-isu yang mendasari keresahan rakyat. Rakyat maknanya bukan daripada kaum Cina, India, tapi termasuk kaum Melayu. Kalau ia mendasari, probably benda tu akan di-highlight. Cuma yang sentiasa ditekankan oleh Presiden Parti ialah bahawa kita perlu membawa pandangan secara terbuka, tetapi pada waktu sama mempunyai penghormatan tentang kepelbagaian kaum yang kita nikmati. Saya nak maklumkan bahawa yang saudara-saudara lihat di depan saya ni semua adalah terdiri daripada mereka yang telah berpengalaman memegang jawatan dalam parti, dan ada di kalangan mereka juga yang telah menulis sama ada dalam kolom-kolom akhbar dan juga dalam blog-blog, dan ada di kalangan mereka yang mempunyai penulisan yang baik, dan I'm quite sure as far as the method, as far as dari segi cara penyampaian, they are quite experienced and they know their limit.